Tuan Ibrahim bin Osman selaku Ketua Sektor Pengurusan Kaunseling dan Disiplin Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, Pegawai-pegawai Pendidikan Negeri, barisan ahli panel, para pembentang, peserta simposium, ahli jawatan kuasa simposium dan seterusnya, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam sehati sejiwa. Syukur dan puji bagi Tuhan, pencipta alam buana, Al-Khaliq, kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berhimpun kembali di auditorium perkasa ini bagi menyambung semula Majlis Kemuncak Simposium Amalan dan Pengurusan Terbaik Perkhidmatan Kaunseling dan Disiplin di Sekolah Peringkat Kebangsaan 2015. Untuk sesi rumusan panel penilai untuk amalan kaunseling yang pertamanya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Dr. Zuria binti Mahmud, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor untuk membuat rumusan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Yang saya hormati Encik Rahim, seterusnya rakan-rakan panel dan seterusnya peserta-peserta yang terdiri daripada ahli-ahli pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili rakan-rakan panel kaunseling iaitu Dr. Ramlan, Encik Indren dan Encik E. Sila berdiri, nak bagi tepukan. Okey. Mewakili rakan-rakan panel, kami mengucapkan tahniah dan syabas kepada KPM kerana berjaya menganjurkan satu simposium yang sungguh bermakna dan bersejarah untuk bidang kaunseling. Kami melihat peserta telah membuat persediaan yang rapi dan penyediaan laporan dan persembahan. Kami percaya tuan-tuan dan puan-puan telah bekerja keras menyediakan dokumen-dokumen dan PowerPoint dan sebagainya untuk persembahan. Dan dokumen-dokumen ini sebenarnya amatlah penting sebagai bukti dan sejarah perjalanan bidang kaunseling di negara kita. Dan ianya merupakan panduan dan model yang boleh diikuti oleh generasi akan datang. Jadi inilah satu usaha yang sangat baik. Kami dimaklumkan bahawa semua peserta adalah cream of the cream, maknanya yang telah terpilih. Jadi bayangkan betapa what is the big challenge for us lah untuk memilih yang terbaik dalam kalangan yang terbaik, kan? Jadi panel telah bertungkus lumus, bekerja keras sehingga lewat malam semalam untuk menentukan pemenang. Sebenarnya scoring itu adalah sangat-sangat dekat. Semuanya mencapai antara 80 hingga 90% daripada apa yang diharapkan. Very high. Dan pendek kata, pertandingan adalah sengit daripada pandangan panel. Dan apa yang kami lakukan sebenarnya hanyalah menyusun kedudukan. Apa yang kami lihat, pembentangan yang boleh menjadi contoh, tauladan dan juga berupaya untuk mengembangkan bidang kaunseling di masa depan. Jadi oleh kerana semua penyertaan menunjukkan inovasi seperti yang diperlukan, kami terpaksa memilih yang mempunyai ciri-ciri yang lebih daripada minimum lah. Ya, jadi antara perkara yang kami lihat, inovasi yang menunjukkan keaslian, disebabkan panel-panel ni mempunyai information juga tentang background setiap inovasi yang dimasukkan. Jadi kita study sama ada inovasi itu sebenarnya diambil bulat-bulat daripada mana ataupun terdapat inovasi, ada input daripada pengamal kaunseling ini. Menunjukkan keaslian, kemudian ianya mudah dicontohi.
Maknanya kalau kita buat hari ini di sekolah tersebut, sekolah lain pun boleh buat walaupun tidak memerlukan latihan ataupun peruntukan yang tinggi. Maknanya boleh di-emulate, ya. Itu adalah antara perkara-perkara yang penting dalam sesuatu inovasi. Seterusnya, memberikan impak yang tinggi. Of course, semua peserta menunjukkan impak masing-masing. Dan walaupun setengah-setengah peserta tidak menunjukkan costing, tak menunjukkan costing, tapi sebenarnya costing ini amat penting, dipamerkan semasa kita menerangkan tentang sesuatu inovasi. Seterusnya, panel melihat juga kepada kerjasama. Kerjasama itu maknanya dalam sekolah tu, warga sekolah, kemudian kerjasama antara tim pasukan yang menyediakan, dan seterusnya yang penting juga bagaimana warga sekolah telah membina hubungan dengan komuniti setempat. Itu penting. Bagaimana perkhidmatan kaunseling kita itu dapat menghubungkan komuniti setempat dengan sekolah kita. Dan juga pemegang-pemegang taruh yang sangat penting, seperti yang paling penting pengetua tu, penglibatan pengetua, because the school is at stake. Kemudian komuniti sekeliling, ibu bapa, industri ni pemain yang amat penting dan mereka boleh menyumbang dengan banyak kalau kaunselor itu melihat look forward to that. Ada peluang-peluang dengan industri. Dan seterusnya, meraihkan potensi pelajar. Sebab kaunselor ni tugas dia untuk pelajar. Jadi adakah inovasi itu meraihkan potensi pelajar? Dan seterusnya, kita juga melihat inovasi yang disesuaikan, kebolehsuaian dengan kepelbagaian pelajar. Sebab itu setiap kali ada inovasi kita akan bertanya bagaimana ini dapat diaplikasikan dalam pelbagai etnik, pelbagai agama, sama ada dia dapat inovasi itu dapat diaplikasikan dalam kumpulan-kumpulan yang berbeza. Seterusnya kita juga melihat kesesuaian dengan permintaan sekolah. Kalau sekolah rendah itu agenda dia pelajar yang comel, yang innocent, Mana sekolah menengah pula agendanya adalah pencapaian akademik, sahsiah dan potensi mereka, pembinaan mereka sebagai negara, dan yang penting juga semua kegiatan itu perlulah beretika. Sebab tu pakar kita, lembaga Encik Yi daripada Lembaga Kaunselor Malaysia sentiasa meneliti sama ada inovasi ini bertepatan ataupun menjadi sesuatu isu lah kepada Lembaga Kaunseling Malaysia. Jadi banyak perkara-perkara yang kita lihat di situ. Dan yang paling penting tu laporan lah. Laporan tu mesti tepat, kemas. Ada laporan datang memang mantap, saya tunjukkan sepatutnya contoh begini kan laporan tu. Banyak juga yang cantik lah kalau dibukukan. Itu lebih baik daripada fail yang bersepah-sepah, boleh kita jadikan contoh, kemas, rapi dan juga tepat isinya. Jadi untuk sekolah rendah ni, panel sangat amazed, that walaupun memang boleh diberi tepukan lah. Kami sangat amazed bahawa walaupun dengan mungkin latihan yang tidak begitu panjang, tetapi mampu membuat dokumentasi dan persembahan yang betul-betul dapat menyebar luaskan program bimbingan dan kaunseling. So begitu juga dengan sekolah menengah. Sekolah menengah pun bagus. Sesuailah dengan latihan yang panjang untuk kaunselor.
Dan mereka sekolah menengah ni mematuhilah etika sebab kebanyakannya adalah kaunselor berdaftar. Itu antara isu yang kami nampaklah berada dalam pertandingan ini, membuka minda, ya, membuka minda pemimpin kaunselor, ya, untuk kita buat jaringanlah dengan lembaga. So kami berharap adalah jaringan antara KPM, ya, Cik Rahim, dengan lembaga untuk membincangkan bagaimana potensi kaunselor sekolah ini boleh kita highlightkan supaya walaupun mereka bukan kaunselor berdaftar, tetapi mereka dapat memberi perkhidmatan yang beretika kepada sekolah. Itu yang saya nampak sangat penting yang kami pelajari daripada pertandingan ini. Okay. Dan saya nampak semua peserta menunjukkan minat yang sangat mendalam, very passionate about the counselling program, and I'm amazed. Yeah. Seterusnya, dan perkara yang menjadi kebanggaan juga, bagaimana kaunselor sangat influential sekarang, ya, berbanding dengan zaman saya dulu. Dah lama lah. Tetapi pertandingan ini telah menunjukkan bahawa inovasi yang dibuat itu telah mampu membina kerjasama antara unit kaunseling dengan pihak sekolah. Jadi memang saya nampak satu pencapaian yang baik dalam sejarah kaunseling. Ya, apabila guru kaunselor dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam pentadbiran sekolah. Apatah lagi apabila kita sekarang involvekan industri dan sebagainya. Ya. Seterusnya untuk yang pengurusan ini, kita juga melihat setiap unit bimbingan kaunseling itu boleh di mana-mana sekolah yang berjaya ni, dia juga boleh menjadi rujukan kepada sekolah-sekolah yang lain supaya dibawa bersama untuk memajukan dan membantu unit bimbingan kaunseling di sekolah tersebut. Selain daripada itu, rumusan kami adalah beberapa cadangan yang kita akan bawa bersama nanti dengan mungkin akan berbincang dengan KPM, dan antaranya yang menarik itu ialah pembentangan, ya. Pembentangan ni penting, ya, tuan-tuan dan puan. Walaupun dokumen ni cantik, tapi semasa pembentangan tu sangat penting. Ini adalah the current trend today. Kaunselor bukan saja boleh bercakap individual, tetapi mesti boleh bercakap dengan awam. Itu aset yang sangat penting. Ya, jadi untuk persediaan-persediaan akan datang, ya, peserta kita kena rehearse dulu dan pastikan pembentangan tu akan memang capture, ya, capture dan akan diingatlah oleh panel. Dah bagi balik dokumen pun kita masih terlekat di kepala kita bahawa presentation dia sangat tepat dan berjalan lancar. Ya. Seterusnya, saya rasa itu sahaja ulasan kami, dan pertandingan ini telah membuka minda dari pelbagai pihak lah, IPG, universiti saya sendiri kan, daripada lembaga, dan IAB sendiri untuk beberapa perkara. Yang saya telah tekankan tadi, kebolehan kaunselor sekolah yang sangat sekolah rendah ni yang sangat amazing, ya. Dan untuk sekolah menengah especially-nya, kita nampak pengurusan sudah bagus. Untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang, mohon peserta fokus kepada proses kaunseling. Ya, proses kaunseling tu banyak skip sebab kita nak tunjukkan aktiviti yang bagus-bagus ni, kita skip proses kaunseling. So dalam penilaian untuk kaunseling, proses kaunseling itu sangatlah penting untuk menunjukkan kemahiran dan profesionalisme kaunselor. Ya. Sebab itu setiap kali pembentangan kami akan bertanya, ya, proses kaunselingnya bagaimana berlaku dan sebagainya. Itu kaunseling individu, kaunseling kelompok dan kaunseling keluarga. Itu yang diexpectkan oleh kaunselor yang daripada kaunselor yang bertugas di sekolah, ya. Dan okey, satu lagi mungkin pandanganlah untuk masa hadapan,
Mungkin untuk penganjur, kita juga semalam kita nampak potensial ya. Potensial ada aktiviti yang sebenarnya kita nampak aktiviti itu melibatkan kaunselor sekolah dan guru disiplin. Tapi dalam pertandingan ini diasingkan. Jadi di pihak panel kaunselor kami berharap mungkin untuk masa hadapan ada suatu kategori yang melibatkan kombinasi antara guru disiplin dan juga kaunselor sekolah. Ya, sebab aktivitinya telah ada kami nampak. Tapi nak sebut tu kan, guru disiplin pun nak sebut nama kaunselor sekali-sekala. Kaunselor pun nak sebut nama guru disiplin sekali-sekala. But actually we are working together sebenarnya dalam semua inovasi yang dipersembahkan itu. Ya. Dan kami berharap ini adalah satu era yang baru di mana guru kaunseling dan kaunselor itu sentiasa bekerjasama. Memang there is apabila kita menghormati kepakaran masing-masing, ya, kita kaunselor menghormati kepakaran guru disiplin dan selepas itu guru disiplin juga menghormati. Jadi kita boleh ada satu kategori yang menampakkan kerjasama tersebut. Itu adalah cadangan daripada panel lah. Jadi akhir sekali saya dan rakan-rakan di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada penganjur kerana menjemput kami, dan ini adalah satu pengalaman yang sangat berharga kepada panel penilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakaman jutaan terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Zuria binti Mahmud, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Darul Ihsan. Warga Dewan yang dihormati, setiap kemenangan kita raikan, melihat keindahan terasa dingin, justru itu dipersilakan slot rumusan amalan disiplin. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Encik Mior Khair bin Haji Ghazali, Penolong PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Kintas Selatan, Kampar Perak, Darul Rizwan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya bagi pihak rakan-rakan panel penilaian kepada perkhidmatan disiplin di sekolah dan juga amalan terbaik perkhidmatan disiplin di sekolah. Jadi saya akan pergi pada sesuatu sekolah yang bertanding. Yang pertamanya amalan terbaik perkhidmatan disiplin sekolah rendah tahun 2015, di mana ada 5 buah sekolah yang bertanding di peringkat akhir, iaitu program YACN SK Gemuruh Pahang, kemudian program Good Act SK Muzaffar Shah Kota Tinggi Johor, program Honeybee SDKC Kemaman Terengganu, projek Jalinan Kasih SK Pengkalan Nering Kelantan, dan akhir sekali lah program Datanglah Sayang SK Perempuan Metodis Melaka. Jadi untuk projek Jalinan Kasih SK Pengkalan Nering Kelantan, ulasan kami ialah projek Jalinan Kasih ini dilihat dapat dibudayakan dan diikuti oleh orang lain dan menjadi indikator utama dalam mengubah tingkah laku murid untuk menjadi lebih positif. Program Honeybee pula, iaitu SDKC Kemaman Terengganu, telah berjaya menurunkan peratus salah laku murid serta menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang ceria, penglibatan oleh ibu bapa dalam aktiviti, anjuran sekolah sangat proaktif melalui program Honeybee, anjuran SDKC Kemaman Terengganu. Program Datanglah Sayang SK Perempuan Metodis Melaka, dia merangkumi aktiviti berbentuk santai dan ceria namun meningkatkan tingkah laku positif dalam kalangan murid. Penghargaan kepada murid dapat mengubah tingkah laku murid dan memberi peneguhan positif kepada murid. Impak program Datanglah Sayang telah berjaya meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah serta skor SKPM dan GPS sekolah dapat diperbaiki. Program Good Act
SK Muzaffar Shah, Kota Tingkit, Johor. Pelestarian amalan terbaik bagi membangunkan modal insan warga sekolah ternyata melibatkan kombinasi semua warga sekolah dan penglibatan komuniti berjaya membawa banyak perubahan kepada sesebuah sekolah. Pelestarian Good Act memberi inspirasi murid mendapat suntikan semangat bagi menjadi murid yang sifar salaku serta sifar ponting sekolah. Akhir sekali, program Ya Cik In, kalau betul lah tu, ya, SK Gemuruh Pahang, merupakan program fokus menangani masalah kehadiran murid ke sekolah. Sifat kanak-kanak memang suka bermain. Melalui kaedah pelaksanaan program ini, murid-murid orang asli di SK Gemuruh berjaya didedahkan terutama peri pentingnya diri mereka hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu. Jelas hasil pelaksanaan intervensi ini, impak yang ditunjukkan adalah sangat baik. Yang paling menarik ialah apabila SK Gemuruh Pahang ini dapat ditonjolkan kepada masyarakat antarabangsa seperti yang ditonjolkan melalui Discovery Channel Astro, 3 kali ditayangkan, menerusi filem dokumentari Malaysia Best Teacher. Petunjuk utama ialah pembelajaran yang menyeronokkan menjadi fokus utama murid orang asli, suku Semelai untuk hadir ke sekolah dan minat kepada suasana PDP serta maju selaras dengan elemen pendidikan. Semua finalis simposium kategori amalan terbaik disiplin murid sekolah rendah peringkat kebangsaan tahun 2015 didapati telah berjaya memenuhi kehendak penganjur terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia dan khususnya bahagian pengurusan sekolah harian. Semua peserta telah bersungguh-sungguh mengetengahkan idea, kreativiti, kaedah pelaksanaan, impak, pendokumentasian dan pengiktirafan. Justru itu, semua peserta finalis mempunyai kekuatan yang tersendiri. Pemilihan panel berasaskan skema yang ditetapkan dan keputusan juri adalah muktamad. Sekali lagi diucapkan tahniah dan syabas terutama sekali kepada BPSH yang menganjurkan simposium ini dan diharapkan dapat kekal. Dan tahun depan pun ada lagi dan di sinilah kita dapat banyak ilmu lah dalam 3 hari ini. Ya. Pada semua yang mengambil bahagian, jadikan apa yang dijalankan di sekolah sebagai amalan yang boleh dikongsi oleh semua pihak dengan hasrat untuk meningkatkan disiplin murid dan kejayaan sekolah. Baik, itu untuk sekolah rendah. Sekarang amalan terbaik perkhidmatan disiplin sekolah menengah. Ada 5 buah sekolah juga mengambil bahagian sebagai finalis, iaitu SMK Kota Masai dengan program pemantauan total. Kedua, SMK Hangkasturi Melaka, Photogravity. Ketiga ialah program Cakna Sayang SMK Sultan Ismail Terengganu. Kemudian intervensi kelompok KKPR SMK Pokok Sena Kedah. Kemudian kekemasan diri SMK Bandar Macang Kelantan. Ulasan Hakim. Program pemantauan total SMK Kota Masai Johor. Program pemantauan total merupakan idea kreatif dan inovasi yang berjaya meningkatkan disiplin murid secara keseluruhan. Dengan kehadiran murid berjaya dipulihkan dalam masa yang begitu singkat di Pasir Gudang. Guru-guru dapat melaksanakan PDP dengan berkesan. Pencapaian dan kemenjadian murid dapat ditingkatkan. Sehinggalah sekolah itu dikatakan walaupun ada 3,000 murid, silence. That's very good. Kemudian yang kedua ialah Photogravity, SMK Hangkasturi Melaka. Melalui kemahiran ICT dan fotografi, elemen ini dapat dijadikan daya penarik kepada murid untuk hadir ke sekolah.
Amalan terbaik disiplin menggunakan fotograviti yang diperkenalkan oleh SMK Hangkasturi Melaka, dia harap memberi idea kepada kita untuk mencari titik penyelesaian pada masalah disiplin. Murid khususnya remaja generasi Y di sekolah menengah. Sesuai ya, apa ni murid-murid kita ya, dan itulah memberikan tarikan ya, pada murid-murid kita. Kemudian kekemasan diri SMK Bandar Macang. Kekemasan diri adalah salah satu item utama dalam salah laku disiplin murid di sekolah. Isu masalah yang berkait rapat dengan fashion dan gaya potongan rambut murid lelaki berjaya ditangani dengan baik dan berhemah oleh Jawatankuasa Disiplin Murid SMK Bandar Macang Melaka, Kelantan. Amalan dan gaya potongan rambut murid lelaki yang selaras seperti ditetapkan dalam buku peraturan yang mana diamalkan oleh semua warga sekolah. Seterusnya, intervensi kelompok KKPR SMK Pokok Sena. Berasaskan kajian ilmiah, iaitu bagi mengukur tahap salah laku disiplin secara keseluruhan di SMK Pokok Sena. Didapati intervensi kelompok KKPR berkesan dan dapat meningkatkan harga diri dan mengurangkan salah laku disiplin kelompok yang memerlukan rawatan. Akhir sekali, program Cakna Sayang SMK Sultan Ismail Terengganu. Program Cakna Sayang memberi kesan positif kepada masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan sekolah, iaitu ketidakhadiran murid ke sekolah. Peratus kehadiran murid yang disasarkan oleh KPM ialah melebihi 95%. Dapatan daripada program ini menunjukkan melalui faktor Cakna yang berterusan menjadi faktor kepada peningkatan peratus kehadiran murid ke sekolah. Semua finalis simposium kategori amalan terbaik disiplin murid sekolah menengah perangkat kebangsaan tahun 2015 didapati telah berjaya memenuhi kehendak penganjur terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia dan khususnya bahagian perusahaan sekolah harian. Justru itu semua finalis telah menunjukkan kesungguhan menampilkan projek dan memenuhi idea kreativiti, kaedah pelaksanaan yang teratur, impak yang dapat diukur, wujud pengiktirafan dan dokumentasi yang lengkap. Panel hakim berharap penyertaan kali ini bukan sekadar untuk memenangi hadiah dalam pertandingan ini, tetapi yang lebih penting ialah untuk mencapai hasrat sebenar mewujudkan amalan dan budaya disiplin dalam kalangan murid di sekolah. Perkongsian amalan terbaik ini sangat berguna dan diharapkan diaplikasikan di semua sekolah di seluruh negara. Baik. Ini adalah pengurusan terbaiklah untuk sekolah yang ada 3 buah sekolah untuk pengurusan terbaik disiplin di sekolah, iaitu semuanya sekolah menengah. Ya. Baik. Pengurusan disiplin yang baik, ulasan hakim. Pengurusan disiplin yang baik dan sistematik akan memberikan kesan positif terhadap sasaran iaitu murid. Selain itu, impak lain yang turut sama terlibat seperti membina kecemerlangan secara keseluruhan di sekolah. Amalan pengurusan terbaik disiplin sekolah dinilai berdasarkan aspek seperti berikut. Yang pertamanya, pengurusan yang berimpak. Yang kedua, pengurusan bilik disiplin yang berkesan dan kondusif. Yang ketiga, pengurusan rekod, program dan aktiviti yang sistematik dan berkesan. Yang keempat, bilik disiplin yang bermaklumat. Yang kelima, program yang didokumentasikan dengan baik. Yang keenam ialah kreativiti dan inovatif dalam mengurus disiplin. Pendokumentasian bahan pembentangan mengambil kira yang pertama ialah idea dan kreativiti. Yang kedua ialah kaedah pelaksanaan. Yang ketiga ialah impak pencapaian. Yang keempat ialah bahan sokongan yang disediakan. Dan akhir sekali yang kelima ialah pengiktirafan. Ketiga-tiga calon finalis kategori ini masing-masing memberi kekuatan dan pengurusan terbaik disiplin di sekolah. Pengalaman mengurus yang dibentangkan oleh finalis wajar menjadi panduan pada peserta simposium tahun ini.
dan juga tahun mendatang. Pengurusan yang cekap, mantap dan mesra pelanggan berjaya membantu mengurangkan kes salah laku disiplin murid. Isu seperti lewat ke sekolah, ponting sekolah dan lain-lain merupakan masalah yang sering dialami oleh pihak sekolah. Melalui program seperti Cakna Selalu, strategi berfokus yang mampu mengurangkan permasalahan disiplin daripada menjadi bertambah buruk. Jelas, dengan perkhidmatan disiplin melalui kaedah mengurus dan mencapai tahap standard, efektif dan efisien yang tinggi akan berjaya membentuk budaya positif bagi memberi makna kepada kecemerlangan sekolah. Harapan panel hakim agar semua finalis akan terus mengamalkan tindakan sedia ada dengan tidak jemu berusaha bagi meningkatkan pengurusan yang lebih baik dan menjadi contoh kepada yang lain. Tahniah dan syabas. Dengan ini, ketiga-tiga sekolah itu yang terlibat dalam pengurusan ini adalah SMK Putrajaya Precinct 16, Putrajaya, SMK Sultan Ismail II Terengganu dan SMK Bandar Kota Tinggi Johor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dikasihi, amanah tugas rasa tak tertangan, namun keikhlasan menjadi sandaran. Amanat dan pesan bakal menjadi pegangan, integriti dan kecemerlangan terus jadi impian. Justru itu majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Tuan Ebi Rahim bin Osman, Ketua Sektor Pengurusan, Kaunseling dan Disiplin merangkap menjalankan juga tugas Timbalan Pengarah Murid Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia tampil untuk memberikan ucapan, amanat dan pesanan mesra kepada semua peserta simposium dan warga Dewan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Salam sehati sejiwa, salam simposium malam terbaik kaunseling dan disiplin. Masih pada sahabat saya Puan Aida. Lebih dahulu saya merakamkan ucapan sangat-sangat terima kasih dan juga penghargaan kepada para juri kita yang sangat komited, sangat pakar, sangat profesional dan sangat membimbing kita di dalam memastikan simposium ini bertaraf kebangsaan dan menggambarkan amalan terbaik yang sedang berlaku di sekolah di seluruh negara. Saya sangat berbesar hati dan sangat teruja bila juri memaklumkan bahawa standard persembahan, standard pembentangan, standard amalan yang tuan-tuan kongsikan itu mencapai tahap yang sangat cemerlang. So, kementerian menompang bangga. Bukan kami berbangga, tapi saya menompang bangga bila pengurusan di sekolah melihat pembangunan sasiah diri murid sama ada di dalam disiplin ataupun kaunseling menjurus kepada pembangunan diri murid. Dan dia sudah menjadi satu amalan yang sangat menarik di sekolah. Saya cukup berbangga untuk itu dan saya rasa yang harus sangat berbangga je ialah tuan-tuan yang telah menyertai, bersedia dan membentangkan amalan ini sangat profesional di depannya. Saya ucapkan tahniah kepada semua. Semalam saya berkesempatan berada sehari di sini. Tidak terasa pada saya bahawa di petang itu bahawa jamnya telah menjangkau jauh 6.30 petang.
sangat jauh masa tu dan saya terasa bahawa saya macam baru berada bersama dengan tuan-tuan walaupun telah melalui pembentangan yang sangat banyak. Tapi saya rasa tidak jemu untuk melihat dan mendengar, menonton persembahan yang tuan-tuan buat pada hari-hari yang berada di sini. Walaupun saya berkesempatan satu hari. Sangat menarik. Saya percaya bahawa ia adalah terhasil daripada komitmen yang ditunjukkan oleh tuan-tuan secara personalnya. Bukan kerana grade-nya, bukan kerana PhD-nya, bukan kerana ijazahnya, tetapi kerana siapa orang itu. Dan orang-orang itu ialah tuan-tuan yang berada hari ini di sini, yang menunjukkan siapakah tuan-tuan yang mengamalkan amalan itu. Dan terakhir saya tengok pembentang yang terakhir walaupun mengalami masalah teknikal, tak keluar PowerPoint-nya. How dia solve problem tu, sangat saya rasa menarik bahawa dia bersedia. Inilah amalan yang saya buat di sekolah saya. Tanpa rasa kekok, tanpa rasa panik, dia meneruskan. Dan inilah gambaran sebenarnya harus berlaku di sekolah. Sebab sekolah kita pelbagai, isu pelbagai, dan cabarannya juga pelbagai. Dan dia datang juga masanya pelbagai. Dan dia memerlukan kesediaan yang sangat tinggi, yang sangat bersedia. Dan tuan-tuan adalah contoh orang yang sangat bersedia untuk menghadapi cabaran itu. Sedikit rasa terkilan. Bukan kepada tuan-tuan, tapi kepada diri saya. Sebab saya tidak berjaya menghimpunkan ribuan orang yang menonton, menyaksikan presentation daripada tuan-tuan yang sangat menarik ini. Untuk itu, kementerian berhasrat untuk menjadikan simposium ini dilihat lebih matang, lebih ke depan, dan mungkin bukan penonton seperti tuan-tuan ini sahaja. Seharusnya dewan ini dipenuhkan oleh segenap lapisan pengetua, guru besar, PIBG, guru-guru yang lain yang berada dekat sekolah. Itu barangkali satu perkara yang harus dilihat oleh kementerian bersama dengan JPN dan juga PPD untuk melihat pada masa depan simposium amalan ini menjadi satu dokumen yang sangat rasmi, yang menggambarkan kerja buat, kerja kuat yang dibuat oleh rakan-rakan kita di sekolah yang pada masa ini bertungkus lumus melaksanakan walau orang kata beban tugas. Tapi saya lihat presentation yang tuan-tuan buat, dia jauh melangkaui daripada sifat dan sikap seorang guru yang dikatakan beban, tetapi tuan-tuan melangkaui itu sebagai seorang pendidik yang melihat bukan beban, tapi inilah amalan yang kami buat dekat sekolah. So, syabas dan tahniah, cuma jangan terdengar perkataan beban pada saya, Cik Rahim. Sebab saya tak melihat, tuan-tuan melihat itu sebagai beban, tapi tuan-tuan melihat inilah komitmen saya sebagai pendidik, sebagai guru kaunseling, sebagai guru disiplin. Sangat menarik. Tahniah dan syabas kepada JPN, kepada PPD, kepada pengetua guru besar dan sudah pastinya kepada tuan-tuan sendiri yang mengolah amalan terbaik di peringkat tuan-tuan. Sesuatu yang menarik, saya sempat lari-lari sekejap. Saya sebesalah. Nak lari sana, nak lari sini. Sini sedang present, sana sedang pameran. Dokumen yang tuan-tuan buat pameran melangkaui daripada expectation yang saya nak. Penuh bos tuan-tuan tu. Sampai tak ada ruang. Dikongsi bersama dengan rakan-rakan. Dia menggambarkan sifat dan sikap profesional tuan-tuan. Bersedia untuk mengolah dokumen tuan-tuan,
Kalau presentationnya setebal itu, kalaulah kata juri kata bawa semua dokumen tuan-tuan, penuh meja juri. Saya jangka. Sebab sifat dan sikap tuan-tuan bersedia untuk menggambarkan. Dan saya rasa pameran yang tuan-tuan kemukakan itu sangat menarik, sangat mencapai hasrat apa yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So, saya penuh hari ini cakap berbunga lah. Syabas dan tahniah kepada tuan-tuan yang telah menyediakan pameran yang sangat menarik. Cuma sayangnya, kita tak dapat menjemput rakan-rakan yang lain untuk menyaksikan apa yang telah tuan-tuan buat. Itu yang saya rasa terkilan sebab tak dapat menjemput rakan-rakan yang lain. The next nanti kita kena fikirkan bagaimana semua sekolah boleh menyaksikan. Tapi saya lihat sepanjang daripada dokumen ini, dia divideokan di dalam video dan saya yakin sangat saranan daripada rakan-rakan juri untuk kita dokumentasikan amalan ini sebagai satu dokumen rasmi setiap tahun dalam amalan terbaik kita, insya-Allah. Di sebalik peranan BPSC, saya ingin mengucapkan khusus rakaman terima kasih dan penghargaan tidak terhingga kepada sahabat saya di Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan yang dipertuanya Tuan Haji Ismail. Dan juga keseluruhan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan dan MJK Negeri dan Daerah. Komitmen yang ditunjukkan sangat menarik, sentiasa bekerjasama dengan kementerian, memberi apa saja idea pemikiran dan juga harta benda material kepada kementerian. Kementerian sediakan sebahagian daripada sumbangan penghargaan kepada pemenang-pemenang dan ditambah oleh sumbangan daripada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan untuk memastikan tuan-tuan mendapat sedikit sumbangan yang berpatutan dalam kadar ekonomi yang sangat merosot. Tetapi MJK membantu kementerian menambah sumbangan tersebut. So, terima kasih banyak kepada MJKK yang membantu. Bukan kali pertama, tahun lepas kita juga menganjurkan simposium. Tahun lepas sumbangan ditaja sepenuhnya oleh Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. So, terima kasih khusus kepada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. Jasa tuan dikenang dan diperlukan pada masa yang akan datang. Dia cakap berlapik lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang penting ialah pertandingan satu hal. Yang penting ialah bagaimana amalan ini boleh menjadi bukan amalan kepada satu-satu sekolah. Bukan jadi amalan kepada satu-satu negeri. Saya tertarik, walaupun saya bias. Saya bagi tahu awal-awal, saya rasa menarik walaupun saya bias. Tapi saya ingin memberi penghargaan kepada negeri Johor, khusus Johor. Belum tentu dia menang. Saya tak bias untuk itu sebab saya dah bawa juri yang sangat hebat. Itu sebab saya kata daripada awal jangan lantik saya juri, kalau tidak saya tak boleh bercakap. Saya ingin penghargaan kepada Johor sebab dia menang peringkat saringan untuk 6 kategori. Bukan nak kata dia menang 6 kategori itu sebagai bias saya. Tetapi saya melihat bagaimana komitmen, persediaan yang dibuat oleh sekolah yang terlibat, negeri yang terlibat, PPD yang terlibat, merangkumi di peringkat negerinya sehingga membawa kepada kejayaan kepada sekolah-sekolah tersebut. Dan penglibatan daripada negeri sangat menarik. So itu saya katakan tadi, perkongsian ini bukan milik individu, milik sekolah tuan-tuan. Tapi kalau boleh, dia adalah milik kepada semua JPN, semua sekolah, semua PPD
dan hasratnya ialah KPM akan melihat semua sekolah di Malaysia ini ialah mengamalkan amalan terbaik perkhidmatan kaunseling dan disiplin keseluruhan sekolah setaraf seperti yang telah tuan-tuan bentangkan tadi. Walaupun bias, tetapi saya ingin mengambil modelnya supaya kita nak melihat semua JPN, semua PPD di bawah satu kementerian mempunyai amalan terbaik yang sangat baik. Itu hasratnya. So tanggungjawab tuan-tuan di peringkat negeri balik ni. Kongsikanlah amalan terbaik ini di peringkat negeri tuan-tuan, di peringkat daerah tuan-tuan, supaya semua sekolah mengamalkan amalan yang sangat terbaik ini. Tuan-tuan, saya bukan nak berucap panjang, tapi ucapan tadi adalah sebahagian daripada rasa. Orang kaunseling ni dia mudah rasa, dapat rasa apa yang tuan-tuan rasa. Saya dapat rasa amalan yang tuan-tuan kongsi, perkongsian yang sangat menarik, disiplin, kaunseling. Rata-rata menyebut kaunseling, disiplin. Macam saya pun keliru. Yang ni presentation untuk kaunseling ke untuk disiplin? Yang bentang tu kaunselor. Isunya disiplin. Hebat lah. Isunya disiplin, tapi yang dikaitkan dengan kaunseling. Jadi saya ingat Prof kata tadi, untuk kita melihat pada masa akan datang, mungkin kita perlu jenamakan beberapa amalan yang kita fokuskan. Mungkin amalan terbaik yang lebih berfokus kepada apa yang kita nak. Kita bukan nak lihat input, tapi kita nak lihat output, apa yang kita boleh keberhasilan daripada amalan ini. Cukup menarik tuan-tuan dan puan-puan, dan saya rasa pelibatan daripada para juri, khususnya kita melibatkan universiti, kita melibatkan IPG. Kita panggil Cik Yi ini sebab Cik Yi ialah daripada Lembaga Kaunselor Malaysia. So, kita perlu pandangan-pandangan profesional daripada orang yang profesional. Pandangan daripada IAB sendiri. Kemudian pandangan kita daripada ground. Cik Mio ni orang yang sangat lama dalam disiplin. Dia Shifu ni bertaraf sangat tinggi dalam dunia disiplin. So kita panggil orang-orang yang sangat berjenama, sangat ikon bagi kita. Kalau sebut saya Prof Juria, semua orang tahu siapa Prof Juria. So kita bawa jenama-jenama ini supaya kita mendapat pengiktirafan yang sangat baik. So syabas kepada semua. Saya rasa tuan-tuan telah membuat persembahan yang sangat baik, dan saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas penyertaan semua, dan terima kasih kepada Urustia yang khususnya di BPSA sendiri, Urustia di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, mana Cik Asri, Cik Asri yang telah mengurutai Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bersama dengan disiplin, bersama-sama pegawai disiplin dan pegawai kaunseling. Kemudian kita ada pegawai MGKK Negeri Sembilan yang membantu, dan kita ada juga pegawai JPN daripada semua negeri, dan juga turut hadir ialah pejabat-pejabat pendidikan daerah. So syabas dan tahniah. Ada ruang, ada rezeki. Di tahun depan kita jumpa lagi dalam bentuk yang lebih besar, lebih bermakna, dan pemenang itu adalah milik tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan yang dikasihi, nuri berkicau di hujung pekan, membuat sarang di tanah rendah. Kehadiran semua kami alukan ke Majlis Kemuncak Simposium Pengurusan dan Amalan Perkhidmatan Peringkat Kebangsaan 2015. Justru itu, saya serahkan majlis kepada pengacara majlis perasmian penutupan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.